Jadual di bawah menunjukkan kombinasi keluaran barang pertanian dan barang industri oleh sebuah ekonomi pada tingkat teknologi tertentu. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok. Dekat sini jadual yang disediakan kita ada kombinasi, ada barang pertanian, ada barang industri. So unit-unit lah. Okey, so ini jadual yang telah disediakan. Okey, sekarang kita cuba tengok bahagian A. Hitung kos lepas per unit barang pertanian dan barang industri. Okey, so untuk maklumat anda, bagi soalan ini anda kena hitung. Okey, kena hitung untuk dua-dua. Okey, so sekarang kita fokus yang ini dulu, yang berkenaan dengan kos lepas per unit barang pertanian dulu. Okey, so Miss pun tulislah kos lepas per unit. Okey, per unit pertanian. Okey, so hari itu soal belajar yang atas itu apa yang dilepaskan bahagi dengan apa yang ditambahkan. Okey, apa yang dilepaskan, apa yang ditambahkan? Yang dilepaskan barang industri. Barang apa? Industri ya. Yes, okey, thank you. Yang ditambahkan? Barang pertanian. Okey, thank you. Jadi sekarang kita cuba tengok, orang kata barang pertanian yang ditambahkan kan? Barang pertanian sini. Yang ditambahkan, kita nak tengok dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Aiman? Dari atas ke bawah. Okay, thank you. So dari atas ke bawah. So industri pun sama. Semua kita tengok dari atas ke bawah. Okay, so dekat sini kita pun buatlah. Okay, dari atas ke bawah. So you cuba tengok pertanyaan ini. Yang baru punya, kita guna baru tolak lama. Jadi kita akan guna pertanyaan 10 tolak kosong. Okay, industri pula juga sama, baru tolak lama. 115 tolak 120. Dan kita kena selesaikan. Okay, dan jangan lupa jawapan kamu. Okay, Aina Izzati dapat berapa? Negatif 0.5 unit. Okay, negatif 0.5 unit. Okay, tetapi kalau katakan masa perasa, you bagi jawapan ini sahaja, jawapan you salah. Kenapa ya Aina? Kena ada dua perpuluhan yang berkata. Bukan. Okay. Satu betul Unit hilang. industri. Yes, you kena sebut unit barang industri. Okay, you tulis industri pun okay lah. Okay, so thank you Aina. Okay, so pastikanlah you kena tunjuk. Dan hitung kos lepas per unit ini anda kena tunjuk untuk setiap kombinasi. Okay, so that's why dekat sini anda sepatutnya sediakan jadual. Okay, so Miss pun buat jadual. Okay, so jadual saya ada kombinasi. Okay, kemudian selain daripada itu saya ada kos lepas per unit. Tadi kita tengah kira apa? Barang pertanian kan? Pertanian. Dan jangan lupa buat kurungan unit apa? Unit industri. Unit barang industri lah. Okay, so ini kos lepas dia. Okay, ada kombinasi A sampai F. A, B, C, D, E, F. Okay, sekarang kita cuba tengok. Jawapan yang ini, negatif 0.5. Saya negatif 0.5 ini, saya nak isi pada kombinasi yang mana satu? B, madam. Sorry? B. B, yes, okay. Negatif 0.5. Amira, bagaimana pula dengan A? Dash. Ya, dash sahaja. Okay, so yang negatif 0.5 ini, tadi kan jawapan saya tulis negatif 0.5 unit industri kan? Okay, so sekarang yang unit industri itu, anda tak perlu tulis dekat sini dah. Sebab atas saya sudah buat kurungan unit industri. Okay, lepas tu anda kena hitung untuk setiap kombinasi sehingga sampai kombinasi F. Okay, Amira, boleh bagi saya jawapan yang seterusnya? Negatif 1.5. Okay, lagi? Negatif 2. Okay, lagi? Negatif 3. Okay, good. Last one? Negatif 5. Okay, Negatif 5. anda sepatutnya, thank you, anda sepatutnya dapat jawapan yang sedemikian. Okay, sekarang kita cuba tengok lagi satu. Tadi selain daripada barang pertanian,
Okay, dia juga tanya pasal barang industri sebab dekat sini soalan dia hitung cost lepas per unit. Dia nak barang industri juga. So bermaksud anda kena tunjuk lagi satu rumus yang berkaitan dengan ini. Okay, so okay, Miss cuba tulis kat sini lah. Okay, saya tulis kat sini ya. Cost lepas per unit industri. Okay, so juga sama apa yang dilepaskan bahagi dengan apa yang ditambahkan. Okay, sekarang yang kita tambahkan tu apa? Daniel? Bukan industri. Ya, ditambahkan industri sebab you pilih industri. Yang dilepaskan Daniel? Pertanian. Okay. Tetapi sekarang kita cuba tengok nanti jawapan anda mesti berapa unit. Apa yang dilepaskan Daniel kat sini? Unit pertanian. Yes, unit pertanian. Barang pertanian lah. Mhm. Okey, jadi sekarang kita nak cek jawapan dekat sini ya. Industri ditambahkan. Kalau industri ditambahkan, bermaksud kita akan pilih industri punya. Okey, tengok industri. Kita tengok fokus industri. Okey, kalau kita nak tengok industri sahaja, okey, kita nak tambahkan industri kan? Kita nak tengok dari fokus ini ya, fokus ini je. Industri sahaja. Kita nak tengok dari atas ke bawah ke ataupun bawah ke atas supaya industri itu semakin bertambah barang dia. Bawah ke atas. Okay, thank you. Kita tengok dari bawah ke atas. Ini pun sama dari bawah ke atas. Okay, jadi sekarang yang tengok dari bawah ke atas itu kita cuba tengok industri kita yang baru tolak yang lama. Jisiang, apa tolak apa untuk industri? 50 tolak kosong. Okay, sebab ini industri kan. So, I pun isi dulu untuk industri. Saya guna 50 tolak kosong. Bagaimana pula dengan pertanyaan atas itu pertanyaan? Okay, kita tengok balik pertanyaan. Jisha, baru tolak lama pula? 40 tolak 50. Okay, thank you. So, 40 tolak 50. Lepas tu kita pun kena selesaikan lah. Jisha, apakah jawapan anda? Negatif 0.2 unit barang pertanian. Okay, good. Negatif 0.2 unit barang pertanian. So, itulah jawapan dia. So, pun sama. Sekarang dia minta anda hitung kos lepas per unit kan untuk industri ini. Anda kena tunjukkan semua kombinasi itu. Jadi, okay. Daripada jawapan tadi, you sudah hitung kos lepas per unit pertanian kan? Tapi dia tambah lagi satu. Kos lepas per unit. Okay, yang ini industri, barang industri. So, nanti buatlah kurungan unit pertanian. Okey, sekarang saya nak tanya. Tadi jawapan negatif 0.2 ini, okay, kita nak isi pada kombinasi yang mana satu? E. E, okey, thank you. So, negatif 0.2. Kita cek betul ke tidak? Okey, cuba tengok anak panah kita tadi. Yes, menghala ke E kan? So, betul lah kombinasi E. Okey, Khairul, bagaimana pula dengan kombinasi F? Dash. Okey. Okey, boleh bagi tahu saya jawapan anda untuk kombinasi E? Negatif 0.33. Ya, betul. Inilah baru betul. Okey, Danish sambung. Negatif 0.5. Okey, untuk kombinasi B? Negatif 0.67. Okey, and the last one? Negatif 2. Ya, betul. Inilah baru jawapan yang tepat. So, sesiapa punya pengiraan sudah salah itu, sila semak semula macam mana you kira punya. Ini jawapan yang betul. Okey, you sudah jawab begitu lama, dah berapa? 15 minit kita bincang. Okey, kita hanya settle soalan A sahaja. Inilah soalan A. Jawapan untuk soalan A lah. Okey, untuk maklumat anda sekali lagi saya ingatkan, untuk soalan A ini, anda kena tunjuk rumus ini. Selain daripada ini, you juga kena tunjuk rumus ini juga. Okey, kemudian jawapan lain semua masukkan dalam jadual semacam yang ini sahaja. Okey, boleh ke? Untuk soalan B ini, kita cuba tengok. Nyatakan jenis kos lepas. Okey, tak apa. You cuba tengok. Tadi, untuk barang pertanian, kan kita tengok dari atas ke bawah kan? You nak tambahkan barang pertanian, betul tak? So, sekarang pun sama. Untuk kos lepas pertanian itu, you pun sama, you tengok dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah. Tetapi tanda negatif itu, you abaikan, you tutup. Sebab negatif itu menunjukkan dia dilepaskan. So, you tengok.
0.5, 1.5, 2, 3, 5. Dia semakin meningkat kan? So, itulah menunjuk bahawa dia sebenarnya adalah kos lepas yang adalah semakin meningkat, kos lepas naik. Ataupun kalau you tak nak tengok pertanyaan, mungkin ada pelajar tertanya-tanya, Miss, boleh tak kalau saya nak tengok industri? Sebab industri tadi saya tengok dari bawah ke atas. Okey, tak ada masalah. You cuba tengok. Kos lepas unit per unit industri. Bawah ke atas kan? Juga sama, tanda negatif tu you abaikan. You tengok 0.2, 0.33, 0.5, 0.67, 2. Okey, so kita juga nampak kos lepas yang adalah semakin meningkat. So itulah cara kita nak tengok sebenarnya. Okey, so jawapan dia, nyatakan jenis kos lepas, you terus bagi tahu. Kos lepas meningkat, terus dapat 1 markah. Okey, so boleh ya. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya yang berkaitan dengan soalan C ini. Dia nak anda lakukan kelok kemungkinan pengeluaran. Okey, so kelok kemungkinan pengeluaran, okay, kita pun sediakanlah paksi Y, paksi X. Okey, untuk paksi Y dengan paksi X ini, okey, saya akan letak barang industri lah dekat paksi Y dekat sini. Dan jangan lupa buat kurungan unit. Ni kosong. Ini barang pertanian. Okey, so ini pun unit. Okey, sekiranya pelajar kata, Miss, sini saya nak buat pertanian, sini saya nak buat industri, pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, sekarang saya nak tanya, KKP yang saya nak lakar ini, apakah bentuk KKP dia? Nia, Bentuk cembung. bentuk cembung. Boleh bagi tahu saya kenapa tak? Sebabkan nombor dia tu, kos lepas dia tak sama. Kos lepas dia tak sama. Bermaksud kos lepas dia macam mana? Maksud dia macam beza Tengok sini. antara kos lepas tu. Tengok sini. Kos lepas dia macam mana? Meningkat. Itulah jawapan dia. Okey, thank you Nia. So ingatlah KKP kita ada 2 bentuk saja, sama ada berbentuk cembung ataupun bergaris lurus. Kalau cembung sebab kos lepas dia meningkat. Okey, lepas tu kalau garis lurus kos lepas dia malah. So ini adalah kos lepas meningkat. So KKP kita adalah berbentuk cembung. So anda pun terus buat cembung je. Inilah cembung. Okey. Okey, lepas itu kita cuba tengok barang pertanian sifar. Barang industri 120. So inilah titik dia. 120. So kombinasi yang ini. Kombinasi A. Okey. Kemudian pastikan anda tunjuk sekurang-kurangnya 2 kombinasi lah. Satu kombinasi saya pilih kat sini. Kombinasi F. Industri kosong. Okey, barang pertanian 50. Ini kombinasi F. Okay, kalau you kata pelajar rajin dia tak tengok, Miss saya nak tunjuk semua kombinasi. Okay, very good. You just go ahead. Okay, lepas itu jangan lupa label kat apa ini. KKP. Barulah tepat jawapan anda. Okay so itulah jawapan untuk soalan C. So boleh tunjuk semua kombinasi lah kalau you nak tunjukkan. Okay, sekarang kita cuba tengok soalan yang seterusnya, soalan D. Apa yang berlaku jikalau ekonomi mengeluarkan 20 unit barang pertanian dan 80 unit barang industri? Okey, anda boleh tengok melalui jadual, juga boleh tengok melalui KKP. Hari itu dekat kelas Miss tunjuk melalui KKP kan? Sekarang saya nak you tengok melalui jadual. Barang pertanian 20. So sini 20. Okey, saya guna pen yang berwarna lain. Okey, so barang pertanian kita 20. Okey, dan pada masa itu industri kita adalah 100. Tetapi sekarang dia kata industri yang dia nak keluarkan adalah 80 sahaja. Jadi dia tanya apa yang berlaku jikalau 20 unit barang pertanian, 80 unit barang industri. Okey, soalan saya nak tanya. Kombinasi tersebut berada di dalam ke ataupun di luar KKP? Di dalam. Yes, berada di dalam. Kalau berada di dalam KKP itu bermaksud berlaku apa? Tidak cekapan menggunakan faktor pengeluaran. Okay, good. So jawapan D, ketidakcekapan. Okay, so itu boleh diterima. Okay, Putri ada jawapan lain? Berlaku pembaziran. Okay, good. Pembaziran. Okay, ada satu lagi jawapan yang boleh diterima? Sumber ekonomi yang sedia ada sewenang-wenangnya. Ya, sumber ekonomi yang sedia ada ataupun sumber ekonomi digunakan
sewenang-wenangnya. Okey, itulah jawapannya. Kalau kombinasi itu berada di dalam KKP. Okey, so dekat sini saya sudah bagi 3 jawapan kan. Untuk soalan ini sebab dia 1 markah saja, you bagilah mana-mana satu pun okey dah. Okey? Okey, kita tengok balik soalan yang seterusnya, soalan ini. Adakah ekonomi dapat mengeluarkan 50 unit barang industri? Okey, sekarang pula 50 Okey, industri 50. Okey, so industri 50 dekat sini. Okey, lepas itu dia kata barang pertanian 60. Okey, cuba tengok barang pertanian kita 40 saja. Sekarang dia nak keluarkan 60. Jadi sekarang bisa tanya, kombinasi tersebut berada di dalam ke ataupun di luar KKP? Di luar. Ya, di luar KKP. Jadi sekarang soalan dia, adakah ekonomi dapat mengeluarkan kombinasi pertanian tersebut? Tak. Tak boleh. Okey, so untuk soalan E ini, you kena jawab tidak boleh. Okey. Hello. Zaim. Ya. Kenapa tak boleh keluarkan? Sumber ekonomi tidak mencukupi. Okey. Sekejap. So, you boleh bagi tahu bahawa sumber ekonomi tidak mencukupi. Kombinasi tidak dapat dicapai dengan sumber yang sedia ada. Yes, very good. Saya nak jawapan ini. Dia sepatutnya bagi tahu saya, kombinasi tidak dapat dicapai. Okey, dengan sumber ekonomi yang sedia ada. Okey, so dekat sini, kalau you bagi tahu bahawa, okey, tidak boleh, terus dapat markah. Lepas tu dekat sini ada 2 point, you bagilah mana-mana satu untuk sebagai penjelasan dia. Sebab dia tanya mengapa. Okey, so itulah keseluruhan untuk soalan kuantitatif, soalan yang kedua kan, soalan 2. Jadi sekarang tengok semula soalan ini. Okey, ada rasa apa-apa nak tanya? Okey, Danish, sampai kira anda. Untuk kemungkinan Yang ini. okey. Okey. Untuk paksi Y saya letak barang pertanian Boleh dan diterima. boleh. Okey. You nak sini barang pertanian, sini barang industri pun boleh. Cuma bagi sesiapa yang letak barang pertanian dekat paksi Y sini, you punya kombinasi F akan berada di atas lah. Kombinasi A kamu akan berada di bawah. Itu je yang beza. Okey ke Danish? Okey. Yang soalan A tu, pas lepas, Soalan A. Okey, kejap ya. walaupun dia tak cakap nak minta kombinasi, memang kena tulis setiap kombinasi ke? Okey, kalau soalan dia hanya minta anda hitung cost lepas per unit. Kalau dia hanya kata cost lepas per unit, memang anda kena kira semua. Bila masanya you kena tunjuk satu kombinasi, mungkin hanya kira kombinasi B ke C sahaja. Kecuali soalan itu dia ada mention betul-betul. Kalau saya tak silap soalan kuantitatif yang ketiga. Soalan yang 3 itu dia ada mention, dia nak kombinasi apa hingga apa. So kita hanya hitung kombinasi tersebut. Macam soalan yang ini dia tak bagi tahu, memang you kena buat semua. Okay, so kalau tak ada apa, saya rasa semua tak ada soalan, saya rasa sekian sajalah untuk kelas manyak kita hari ini. So thank you, bye-bye. Thank you. Bye, Meda. Meda pula ni. Thank you, Miss. Okay,